Oh, nampak kasut Alpenstar sikit. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Sketsa Rider Motovlog Channel. Okay, sekarang ni bersama aku Apis, seorang kawan yang aku dah kenal lama, around 2017 17 macam tu. Daripada kita main drone sampai ke motor apa semua. Okay, sekarang ni Apis, sila kenalkan diri, simple-simple je. Okay. Assalamualaikum. So, nama aku Hafiz. So, aku tinggal dekat area Selangor. So, aku owner of the R15 yang ada dekat belakang ni. Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Terima kasih Apis sebab sudi join kita punya borak santai Sketsa Rider. Okay, kita straight to the point lah, dia punya soalan. Okay Apis, Yamaha R15, apa yang buat kau terfikir nak beli R15? Kenapa tak R25 ke ataupun sisi lagi besar? Okay. Sebenarnya kenapa aku pilih R15 daripada R25? Salah satu sebab dia ialah dia ada 2-3 sistem yang memang betul-betul aku suka. Contoh macam dia dah dikeluarkan daripada pihak Yamaha sendiri, keluarkan dia ada BBA. Dia ada BBA tu stand for Variable Valve Assistant. Lepas tu dia ada slipper clutch, di mana yang motor-motor lain mungkin tak ada sistem yang R15 ni offer. Jadi sebab tu aku pilih yang ini, sebab lagi satu reka bentuk dia yang agak dynamic dan riding position dia memang aku suka, sebab dia nampak macam dia lebih agresif compare daripada motor-motor yang macam R25 dan sebagainya. Itu salah satu sebab dia kenapa. Dan keunikan body dia tu menampakkan dia lain daripada yang lain. Okay, dia 150cc je, cukup ke dengan horsepower yang dia ada? Dia actually terpulang pada orang-orang yang peminat motor ni. Dia ada banyak kategori dia. So kalau yang kau tanya 150 ni, ada orang yang minat kelajuan. Ada yang minat kelajuan ni dia suka sampai 200, sampai 200.5 kalau boleh dia nak bawa. Tapi untuk motor yang kategori untuk R15 ni, dia ialah bukan motor untuk kelajuan, tapi dia, orang kata dia mempunyai satu ciri-ciri kelajuan yang tertentu. Contoh macam walaupun dia 150, tapi kita boleh upgradekan dia untuk naikkan up spec dan sebagainya lah, untuk mendapatkan kelajuan yang macam mana yang kita nak. Faham? Berapa lama dah pakai motor ni? Motor ni lebih kurang dalam 3 tahun aku pakai. So mileage dia lebih kurang dalam 10,000 je. Baru 10,000 3 tahun? Motor aku setahun dah 20,000. Tahun 20,000? Tahun 20,000. Okay, apa kegunaan motor ni? Maksudnya biasanya untuk weekend ride ke ataupun daily ride ke, macam mana? Motor ni memang dibuat, aku beli bukan untuk aku nak buat daily commute. It's just macam aku beli untuk aku buat. Ini kira macam motor project. So bila masuk motor project yang aku masukkan ni, aku beli dan motor ni tak jalan pergi mana-mana. It's just buat untuk kepuasan, dan aku rasa puas untuk mata aku tengok dan sebagainya. So aku lebih prefer yang macam tu. Oh, faham. Kira kalau kau tanya overall, ini ialah macam weekend ride je. Weekend ride punya santai-santai motor, je. santai-santai punya motor. Santai-santai tapi 200 km je. Dia punya macam mana pula dengan dia punya riding position dengan fuel consumption dia? Okay, untuk riding position memang dia very aggressive. Aggressive meaning dia feel bawa macam motor SBK lah, lebih kurang macam tu, sebab riding dia very agresif.
Lepas tu bila kalau kau bawa agak perlahan, dia kau akan rasa lengur. Tapi bila kau bawa dia macam 140, 160, mungkin lebih daripada tu, kau akan rasa lebih enjoy daripada enjoy apa yang lah. kau bawa tu. Kita akan rasa dia punya kita akan optimizekan dia punya kelebihan dia lah. Betul tu, betul. Okey. Lepas tu berapa jauh dah pergi bawa motor ni? Berapa jauh ride dengan member ke ataupun weekend ride ke kan? Berapa jauh dah pergi? So kalau macam motor ni, kebiasaannya aku tak ride jauh. Aku cuma pergi macam KKIC saja dekat sana, luangkan masa. Lepas tu ada masuk track dekat Track day track day. Berani Lepas tu ada masuk apa nama ni, paling jauh pergi dekat Melaka. Melaka lah. Melaka. Nanti kau akan faham kenapa aku cakap berani bawa motor ni masuk track. Nanti kau akan faham. Kita akan review spek dia sikit-sikit. Okey, selama pakai motor ni selama 3 tahun and 10,000 plus mileage. Motor ni ada buat perangai ke tak? Lepas tu dia punya spare part kalau ada rosak apa-apa, senang tak nak cari? So far motor ni sepanjang aku pakai dalam masa 3 tahun ni, dia memang tak mendatangkan apa-apa masalah kat mana-mana pun. So far aku pakai, aku rasa okey, tak ada orang kata masalah dekat tepi jalan ke, berhenti ke, enjin overheat ke apa ke, memang tak ada. Lepas tu kalau spare part, sebab enjin dia macam Y16, so kau boleh dapat dekat mana-mana saja kedai motor. Faham? Jadi tak susah untuk nak maintain dia. Dan untuk penjagaan dia pun aku rasa tak susah mana pun. Ya, tak sama macam SBK kan. Yes. SBK kalau breakdown memang kita akan parking tepi ataupun pergi kat tempat yang special yang SBK. Betul. Kau kena pergi bengkel-bengkel tertentu untuk orang kata repair balik ke, check balik diagnostik dan sebagainya kan. So kalau yang macam motor ni kau boleh pergi kat kedai-kedai, mana-mana kedai pun boleh. Bengkel lah. Mostly pun banyak spare part kapsel yang ada pun, kapsel pun boleh masuk sini kan. Betul. Sebab enjin dia Y-Suku, Y16 boleh masuk ke dalam ni, FZ. Jadi dia ada variety of aftermarket yang kau boleh masuk juga. Sekiranya kalau ada barang-barang yang kau tak perlukan, kau perlukan yang nak dapat ori susah, kau boleh masukkan barang aftermarket juga. Faham? Okey. Apa yang bro dah buat dengan motor ni? Push. Gila. Gila. Kau tanya Apa aku. yang dah buat? Kita cerita daripada depan ke belakang lah. Dari depan dari depan. Dari bawah. depan Daripada bawah. First kali waktu aku beli motor ni standard lah, keluar kilang, motor baru, bukan motor second hand ke apa. Memang keluar daripada Yamaha, terus aku beli. So waktu beli tu sebenarnya dia dah ada dia punya plan dia, apa yang aku nak buat dengan motor ni sebelum dia jadi macam ni. So first kali aku buat aku punya mock-up design dari segi fairing, dari segi look dia macam mana kan, dan juga engine dia juga. So kalau kau tengok balik apa yang dah buat dekat motor ni, kalau daripada depan kita dah buat kita order part daripada Indonesia, special shipment untuk rim, dia panggil Rossi, Spring Mamba nama rim ni. Dah diterbangkan khas daripada Indonesia. Dan dia nampak macam Ozi Racing sikit, punya original Ozi Racing, tapi dia ialah Rossi daripada Indo. Dia full forged aluminium rim. Aku bawa masuk daripada Indonesia, masuk sini, ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu. So ada 2 unit yang masuk. Satu unit kalau kau tengok dia ada brake disc kiri dengan kanan. So which is yang ada dekat sini lah, dekat betul, motor tu. yang ada dekat motor ni. And then kalau kau tengok ada banyak barang-barang customization yang aku buat sendiri. So, buat sendiri dia buat sendiri, ada part-part yang dia buat sendiri, bukan order dengan orang. Betul. So ada part yang macam kau tengok kat bawah tu, air duct untuk angin, kononnya sejukkan brake disc lah. Lepas tu function. Belakang ada lubang tu. Lepas tu aku buat dia punya ni apa nama ni? Winglet. Aku buat full fairing. Aku buat single seat dekat belakang. Aku buat haga mudguard belakang tu. So, ni pun buat sendiri? Serius buat sendiri lah. So
So dia punya mockup dia kita buat daripada kotak dulu. So aku design kotak tu, aku potong, lepas tu aku buat pakai fiberglass, dan finishing dia kita buat pakai hydrographic transfer ataupun water transfer lah. untuk nampakkan dia macam carbon. Sebab waktu aku buat ni, aku pun bukannya mahir sangat nak buat fiber ni kan, tapi aku belajar sikit-sikit dan aku rasa berjaya lah buat benda tu. So kalau kau tengok balik dekat bahagian kokpit dia, aku ada buat untuk ada 2-3 aksesori yang aku masukkan dekat dalam tu. Macam Brembo, brake pump, Dominos, fast throttle. Lepas tu aku tukar hydraulic pump untuk pakai minyak instead of kita pakai kabel kan. So steel braided hose. Ni Brembo apa? Model apa? Ini kejap. RCA. RCA 19. Tak silap aku. Oh. Nah, iya ke? Ada tulis. Ada tulis atas tu. 19 RCS. 19 RCS. So lepas tu ada adjustable untuk soft hard. Dia punya absorber. So minyak pun kat dalam dia pun aku dah tukar minyak racing supaya keras sikit absorber tu. Bila kita ambil corner tu kita tak adalah rasa dia membuai. Lepas tu aku ada masuk triple clamp aftermarket. And then macam itulah. Dan juga ada meter untuk temperature dengan bateri, water temperature dengan bateri. So kalau kau pergi kat bahagian bawah tu kita ada casing untuk RCB di mana dia transparent. Lepas tu disalut dengan disalut dengan Umar Racing Hyper Clutch. So exhaust AHM. Lepas tu kita pakai footrest RCB original. Lepas tu Enjin. Okey, kalau cerita bahagian enjin ni dia agak panjang sikit tapi aku cuba ringkaskan. Enjin kita dah hantar ke Nasty Port Flow untuk buat orang kata R&D enjin untuk R15 ni. Maknanya walaupun kita buat modification dalam enjin tu, dia punya sistem variable valve assistant VVA tu masih aktif lagi. Dia tak buang, ada tak kacau. Jadi macam superhead, nasty, semua barang-barang part-part kat dalam enjin ni kita dah pakai fully custom by Nasty Port Flow. Lepas tu ada juga aksesori kalau tengok macam Espada, dia punya intercooler, radiator, intercooler ke? Radiator. Intercooler kereta kan. So Espada radiator. Lepas tu pakai Umar spark plug, Umar coil plug. So banyak barang-barang yang dah dimasuk dan banyak juga orang kata kos-kos yang dah dikeluarkan. Okey, ni dua soalan penting yang bonus. Aku baru terfikir tadi kan. Okey. Orang mesti nak tahu berapa horsepower yang dia dah keluar. Lepas kita dah custom semua benda termasuk dia punya nadi jantung dekat dalam tu. Okay. Berapa horsepower yang dia bagi kalau sudi nak share lah? Secara generalnya secara generalnya kalau stok daripada kilang dia cuma 18 HP saja. Tetapi selepas dah di upgrade kan, dia jadi dalam 30 HP. Gila. Sebab kan kalau ini atas dyno lah kan. Kalau on the road tu rahsia lah berapa dia punya dia boleh meter boleh pergi tu. Okey. Soalan nombor 2. Banyak-banyak ni berapa dah habis custom? Berapa jumlah lah? Kena beritahu ke? Tak ada, lebih kurang lah. Okey, kalau semualah kalau nak buat macam ni, kalau ada yang berminat nak buat yang macam ni, aku cakap korang memang kos dia memang agak tinggi, keras dan agak dah menjangkau lebih daripada 30. So boleh beli lagi 2 biji. Boleh beli lagi 2 biji untuk mendapatkan look yang macam ni, spek yang macam ni dan juga tapi itulah bila kita cerita berapa kelajuan dia, apa yang penting tu ialah dia punya
Kepuasan dia, betul. Kepuasan juga Betul. Kepuasan tu orang kata lebih daripada apa yang kita modalkan. Sebab of course bila kita keluarkan modal, kita nak nampak result. Bila kita nampak result, kita baru dapat kepuasan. Betul. So Itu 30 plus tu, itu pun bahagian ada part-part yang dah dibuat sendiri oleh Hafiz. Kalau dia tempah ni dekat luar ataupun order dekat luar, aku rasa mungkin kos dia akan lagi bertambah betul. Kalau macam part yang kita buat kebanyakannya macam fairing, kita buat full fairing kat sini. Korang boleh nampak benda macam ni dia memang tak ada jual kat kedai. So benda ni kena custom sendiri. Lepas tu ada telefon bunyi pula ni. Kecoh betul lah. Kejap. 2 hours later. Ni kat mana ni? Kos Kos. Itulah custom. Custom. Custom banyak buat sendiri. Ada beberapa part yang aku buat sendiri, di mana aku buat fiberglass. First kali kita buat dia punya mold dia. Kita buat bentuk macam mana kita nak, dan kita akan layerkan dengan fiberglass. Kita letak hardener dia, kita letak resin supaya dia dapat bentuk yang kita nak. Dia ada 2-3 proses yang perlu dijalankan, dan akhirnya finishing kita buat pakai hydrographic transfer ataupun water transfer untuk dapatkan finishing carbon dan sebagainya lah. Macam mana yang korang tengok lah dekat motor ni. So, apa dah buat banyak ni, apa plan akan datang? Maksudnya apa yang akan ditambah ke ataupun jual ke? Kiranya kalau katalah ada owner baru yang nak beli motor ni, ingin melamar motor ni, memang sentiasa terbuka. Tapi kalau kena dengan hantaran yang betul kan, orang kata buah cekak yang betul, boleh di let go kan, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, masih pakai. Macam mana, sebab dia dah macam satu orang kata macam satu benda yang kita bangga, apa yang kita buat, effort yang dah letak selama 3 tahun ni. So kita nampak hasil dia. So itu satu kepuasan yang priceless lah. Tapi kalau ada orang yang nak, boleh je. Sebab mungkin dengan resources yang ada, kita akan buat projek yang lain pula, untuk motor yang lain pula. Betul. Dengar cerita macam dengan motor yang lain tu macam akan beli motor baru Maksudnya selepas jual motor ni lah. Betul. Kita akan tengoklah, kita akan buat projek yang baru. Sebab motor ni seronok dia bila kita buat dia daripada scratch. Bila dia jadi apa yang kita gambarkan, itu satu kepuasan lah. Lepas tu kalau untuk next project, kita akan tengok juga motor apa yang rasa boleh, orang kata ada potential untuk jadikan nampak sesuatu yang macam masterpiece. So kita akan proceed dengan motor tu lah. Buat masa ni belum ada lagi, tapi InsyaAllah kalau ada cukup fund, cukup dia punya resources, masa, InsyaAllah kita akan cuba buat yang projek lain pula. Rasanya itu je soalan kita untuk hari ni. Terima kasih Hafiz sebab sudi lepak dengan kita dalam segmen borak santai Sketsa Rider. So untuk next kita punya guest nanti, nantikan video kita yang seterusnya. Satu lagi, terima kasih Hafiz. Good luck in your future. Okay. Okay, Assalamualaikum.